Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu riwayat bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Nabi membaca Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Pada riwayat pada Imam At-Tabarani. Salah satu lagi hadis yang lain daripada sahabat Nabi Wa'id bin Hujr, dia kata, satu ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya masuk ke masjid dan Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Kemudian Nabi baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Tiga kali Nabi baca. Salatan marratin. Dan poin yang saya sebut ini diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, di mana dalam kitab tafsir ini Imam Suyuti tidak membawa ataupun memasukkan hadis-hadis yang palsu, yang maudhu'. Dan kata ulama riwayat pada Imam At-Tabarani dan juga Amin dibaca 3 kali itu adalah salah satu riwayat yang mustahab untuk diamalkan. Itu pasal kalau kita belajar pondok, memang dalam kitab-kitab pondok ada, dan ditambah satu lafaz Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Biasa saya dengar tok-tok mubal di imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Kalau saya jadi imam, amin. Sekali yang jar, dua lagi amin. Amin. Untuk kita siap. Mengapa agak sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesungguhan seseorang mohon agar Allah Subhanahu wa taala terima permohonannya. Oleh kerana itu kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, maka Rasulullah akan doa dan diulang doa itu sampai 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nabi akan ulang baca 3 kali, 3 marratin. Jadi kali. Maka banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu itu berdoa, maka hadapkan pandangannya ke perut tapak tangan. Perut tapak tangan kita ke sini. Hadapkannya. Kata Ibn Hajar Asqalani, kalau sekiranya Rasulullah SAW doa sambil duduk, maka sama atau setentang dengan bahu Rasul di bahu. Dan Rasulullah menatah madda yadaihi. Madda masuk kata ulama 2000 jari dikembangkan. Ini madda. Saya melihat bahu saya, sebab mereka ni mempunyai amalan setiap daripada duduk bangun mereka, amalan mereka semua sampai Rasulullah. Jadi dia mengembangkan untuk mata itu. Dan memandang pada perut tapak tangan, pandangan kita ni perut tapak tangan pada begitu. Bila Rasulullah doa dalam keadaan berdiri, seperti mana doa minta hujan, doa dalam perang, dia angkat pipi atas pada kepala Rasul, sehingga terlihat ketiak putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat daripada
Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, beberapa sahabat lagi yang semua meriwayatkan dan melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh kerana itulah dia sudah akidatul Islam, kita jangan terima akidah yang batil yang menyatakan bahawasanya jangan memandang agama, pandanglah asalkan semua menyuruh kepada kebaikan. Itu adalah akidah yang batil. Seperti mana kita ada kawan Chinese, Hindu pun ada. Kan semua agama minta buat baik kan. Soalannya, adakah kebaikan itu dia yang takrifkannya, dia yang istilahkannya? Kalau sekiranya yang mentakrifkan kebaikan adalah dia, usulnya kebatilan, maka kebaikan dia tetap sebuah kebatilan. Orang yang tidak sujud kepada Allah mentakrifkan kebaikan, istilah kebaikan, tetap batil juga. Tetap batil juga. Seperti mana Mu'tazilah akhirnya dibuat keputusan solat 5 kali sehari semalam. Tetapi itu sudah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga tidak menerimanya. Mengapa? Kerana mereka nak fikir dengan akal dulu. Berapa tahun nak fikir? Tok Guru dia sendiri 7 tahun tak solat, kerana tak boleh nak masuk dalam kefahamannya perintah solat 5 kali sehari semalam, sebab ayat Quran bertentangan antara satu ayat ke satu ayat. Dan tidak ada satu ayat secara khusus sebut maghribnya, zuhurnya 5 kali itu waktu secara khusus. Mereka adalah hadis dan Rasulullah memperhatikannya. Lalu Mu'tazilah baginya dia mendahulukan akal. 7 tahun guru Imam Mu'tazilah tidak menunaikan solat. Jadi usulnya Tok Guru yang batil. Jadi Mu'tazilah satu kefahaman, satu akidah yang batil juga. Jadi jangan samakannya. Jangan samakan ajak untuk buat baik lalu kita samakan Islam ajak buat baik dengan yang bukan Islam ajak buat baik. Tidak sama. Mengapa? Kerana Allah mengajar kita tentang usul pada aqaid akidah. Apakah akidah mereka? Kita tidak sebut mereka berakidah dengan akidah kita. Tentu akidah mereka adalah akidatul batil. Batil adalah kita tak sebut rosak. Kalau rosak dia masih daripada akidah Islam, boleh diperbaiki. Tetapi kalau disebutnya akidatul batil, adalah akidah yang mana asas dia adalah musuh Allah dan Rasul, iblis, syaitan. Itulah maksudnya batil. Jadi takkan kita nak belajar perkara baik daripada ahli batil, lalu dia pun tolong orang, dia pun faham kebaikan. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Seorang penagih dadah duduk dalam pusat seriti, kawan dia mati, HIV. Bagi sebab keluarga tak mau tuntut, tak mau uruskan, jadi minta siapa di antara kamu, ni kawan kamu mati sebab HIV, siapa nak bantu dia? Saya. Itu kan sebuah kebaikan. Sebab yang cerita saya ni, orang saya dia bekas pegawai pusat serti. Jadi budak-budak ni dah turun mandikan dia, turun sembahyang semua, uruskan dia daripada awal sampai akhir. Sebab orang yang mati HIV, keluarga tak tuntut. Sampai call bapak kata tu bukan anak saya. Mak tak tahu di mana. Akan tetapi kebaikan itu hakikatnya. Orang yang rasa dia baik, dia tak mau ambil bahagian. Pada menunjukkan seseorang yang rasa dia dah buat baik, pada hakikatnya belum menjadi hakikat sebuah kebaikan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengajar kita, usul pada kebaikan adalah dua. Yang pertama, akidahnya sahih. Allah saja.
yang disembah dan dia tidak mensyirikkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, segala daripada kebaikan yang dilakukan itu tidak lain sumbernya adalah daripada Allah dan Rasul. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Allah telah memfitrahkan bagi manusia sehingga apa yang dilakukan kebaikan itu, itulah memang fitrahnya insan. Itulah fitrahnya. Apa yang kita ketahui bahawasanya syaitan saja yang bergerak dengan kejahatan dan kebatilan. Al-insan tidak begitu. Mengapa kita hanya mengenal insan itu bermula daripada Adam dan juga Hawa. Adam dan juga Hawa bukan akidah batil, dia sembah Allah. Dia tidak pernah suruh selain pada Allah untuk disembah, diibadahi. Maka jangan disamakan. Hati-hati dengan slogan-slogan hari ini mengajar bahawasanya semua agama itu sama sebab semua ajak kebaikan. Lalu kita jawab, tidak sama. Kebaikan kamu itu hanya kebaikan atas sifat insan. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia melihat pada akidah. Suatu dia melakukan kebaikan, dia sembah siapa? Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dilakukan itu fitrah manusia. Fitrah. Tidak dilihat sama ada siapa dia, itu memang fitrah, sifat insan. Dan sifat ini sama seperti mana seseorang yang mengenal hitam dan putih, kanan kiri, itu fitrahnya. Bahkan akan manusia mengetahui bahawa ini memberi kebaikan, oh ini memberi akan keburukan. Api makin marah, lalu berfikir bagaimana nak memadamnya. Makin marah lagi, akhirnya dia menjauh lagi padanya. Itu fitrah. Fitrah. Adakah melibatkan agama di situ? Tidak. Jadi oleh kerana itulah slogan mengajak kebaikan, hati-hati. Sebab khawatir disamakan semua itu jadi sebuah agama. Slogan-slogan itu semua adalah untuk membawa semua agama jadi satu. Islam masuk dalam tu, Kristian masuk dalam tu, berapa mazhab Kristian pula dalam tu, Buddha masuk dalam tu, Hindu masuk dalam tu, jadi satu. Kemudian kita guna satu slogan saja, tak perlu banyak-banyak slogan. Semua sepakat dengan slogan ni. Ajak manusia buat baik, jangan buat jahat, jangan menzalimi, menganiaya manusia. Oh, pakai satu slogan yang disepakati sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tak meridainya kerana Allah berfirman, inna dina 'indallahi al-Islam. Kalau kita memahaminya, kita akan bertanya, slogannya satu, semua agama masuk dalam satu slogan. Kan tetapi kita mempunyai Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran setiap daripada kebaikan, walitujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap daripada manusia apa yang dia buat diberi ganjaran. Soalannya, kebaikan yang mereka kata baik itu, yang mereka lakukan itu, adakah Allah memberi ganjarannya? Maksudnya ganjaran kebaikan. Seperti mana firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Sekiranya kamu melakukan kebaikan, kamu slogan kebaikan yang kamu lakukan, itu akan jatuh kembali kepada kamu. Maka kebaikan itu akan diterima kembali oleh kamu. Wa in asyadtum falaha. Sekiranya kamu melakukan kejahatan akan tertimpa balik kepada kamu. Apa maksud daripada ayat Quran ini? Surah Al-Isra. Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, maksudnya adalah sekiranya kamu melakukan kebaikan, bukan didasari dengan fitrah kamu. Kebaikan yang dimaksudkan adalah aku menyuruh kamu melakukan kebaikan daripada aku, lalu kamu melakukannya dengan niat ibadah kepada aku. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong kamu atas dasar takwa. Katakan ketakwaan itu hanya khusus untuk Allah. Hati-hati slogan itu. Jangan kita samakan, kerana dalam Quran Allah kata la yasdawun.
tidak sama. Dia buat baik dengan kita buat baik dengan dia. Sama-sama buat baik. Hanya sekadar sifat fitrah, ya silakan. Gotong royong, silakan. Dia belanja kita makan, tolong kita waktu susah, silakan. Hanya saja jangan disamakan pada hakikatnya. Mengapa? Kerana sebab mereka mempunyai tamanna. Tamanna ni adalah angan-angan mereka. Yang mana kebaikan yang mereka lakukan adalah mereka meyakini mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, heaven. Syurga ke heaven. Bahkan dalam kamus bahasa Inggeris disebut Firdaus. Firdaus. Firdaus adalah syurga dalam bahasa orang putih, selain pada heaven. Tempat yang istimewa lah. Bahkan seperti mana apabila dah melihat semuanya sama, oleh kerana itulah bila matinya seorang yang tidak pernah sujud kepada Allah, orang kafir dia mati, doa, ya Allah ampunkan dosa. Ada orang Islam yang gitu, yang mati itu dalam keadaan kafir, ya Allah ampunkan dosanya. Soalannya, kamu minta Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya, moga-moga dia masuk syurga ke? Moga-moga Allah ampunkan dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga ke? Dia mati sebagai Islam atau kafir? Kafir. Adakah kamu tidak mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Allah mengampunkan seluruh dosa kecuali syirik kepada Allah? Barang siapa yang mati dalam keadaan وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ. Orang yang mati bukan atas agama Islam, matinya kafir. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka lebur segala apa yang mereka buat. Manakala ada kebaikan, lebur, Allah tak menerimanya. Sebab kebaikan yang mereka lakukan atas sifat akalnya, timbang rasanya, itu sifat insan. Kita sendiri orang Islam pun kalau sekiranya ada anjing jatuh dalam longkang, kita pun pergi ambil angkat dia. Lepas tu nak samak ke nak sertu, tak, bukan susah pun. Sama macam basuh tangan juga, hanya campur dengan air tanah sikit je. Bukan satu masalah besar. Jangan ini, najis Mungkin langsung pula. Jangan sampai begitu. Jadi jangan sama daripada usul akidah Islam. Jangan sama. Mengapa agaknya? Sebab Allah yang mengajar kita. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak disamakan akan penduduk neraka dengan penduduk syurga. Maksudnya apa? Dengan iman dan amal salih melayakkan dia masuk syurga. Dengan kekafirannya, kekufurannya melayakkan dia masuk neraka. Lalu Allah kata tidak sama. Lalu siapa yang berjaya? Itulah ashabul jannati humul faizun. Yang berjaya adalah orang yang masuk syurga sebab iman dan juga amal salih. Maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah faizunnya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Di situ ada ini waqaf yang wajib kena waqaf Jibril. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama ni orang beriman dengan orang yang fasik? Adakah sama ni Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Ubay bin Salam? Sebagai ulama bagi contoh gitu. Sayyidina Ali seorang yang beriman kepada Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah seorang munafik. Adakah sama? La yastawun. Allah Subhanahu Wa Taala kata tak sama. Mengapa orang-orang munafik mati? Mereka tidak mati melainkan dalam keadaan fasikun. Seperti mana juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala tak matikan mereka. Wa matu wa hum kafirun. Mereka tidak akan mati melainkan kafir. Wa matu wa hum fasikun. Mereka tidak mati melainkan fasik. Adakah sama orang mati sebagai seorang mukmin dengan orang yang mati sebagai seorang kafir dan fasik? La yastawun. Tidak sama.
Ini usul kebaikan yang kita lakukan diberi ganjaran dan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kebaikan yang dihulurkan oleh seorang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan dapatnya sekadar apa yang dia mahu di atas dunia. Sebab manusia ada hati, dia pun mesti ada niat. Dia suka bantu orang pun niat dia. Nanti orang ingat saya lah, doa-doa saya. Ingat saya lah, nanti saya susah, dia tolong saya pula. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan. Nanti dia susah, kita bantu dia. Dulu dia rajin bagi kita biskut, nanti dia susah, dia sakit tak boleh jalan, kita pula pergi hantar biskut kat dia. Itu kan niat dia. Selesai. Dia suka bantu orang, dia untuk apa? Nanti nama air orang sebut-sebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan harumkan namanya sebagai seorang yang suka bantu orang. Namanya harum di timur dan juga di barat sebagai orang yang suka bantu orang. Selesai. Tetapi adakah dia memberi ganjaran di akhirat? La yastawun, tak boleh disamakan. Mengapa agaknya? Kerana dalam Quran juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala golongan-golongan orang yang bermaksiat pada Allah menyatakan bahawasanya apa yang dilakukan oleh orang Islam dan orang kafir sama saja kedudukannya, sama ada hidup ataupun mati, sama saja. Seseorang yang sujud pada patung, dewa, nenek moyang itu semua, katakan orang Islam pun sujud juga dengan Tuhannya, tetapi hidup ke mati sama. Sama saja. Maksudnya apa? Ganjaran. Siapakah yang akan memberi ganjaran kepada orang yang syirik Allah? Salahnya siapa? Kita menjawab, orang Islam boleh jawab bahawasanya tidak ada siapa, mereka ganjarannya adalah azab daripada Allah. Kita meyakininya. Tapi mereka tak tahu itu semua. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Apakah iaitu orang-orang yang suka melakukan kejahatan itu menyangka bahawasanya kami memberi ganjaran-ganjaran kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh itu sama seperti mana kami juga memberi ganjaran tersebut kepada mereka. Sawa'an mahyahum, sama ada di atas dunia ini sewaktu hidup ataupun sewaktu dah mati. Sa'a ma yahkumun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu buruknya, busuknya apa yang mereka sangka begitu. Ini kepada Allah, bukan pada Rasul. Orang kafir menyangka bahawasanya you orang Islam buat baik, saya pun buat baik, nanti kita akan sama-sama dapat pahala. Dia pun sebut. Soalannya siapa yang akan memberinya? Siapa yang memberi? Oleh kerana itulah Rasulullah mengajar kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apabila kita melakukan kebaikan disebabkan daripada sesama kita, masyarakat majmuk kita, tetapi bukan untuk Allah, sesama kita, maka kita tidak akan dapat apa-apa pahala. Tidak akan dapatnya. Mengapa agaknya? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita setiap daripada amal baik itu disebab kepada Allah. Tapi orang kafir pun buat baik, persoalannya apa kebaikan yang mereka lakukan? Dia tolong kita. Kalau sekiranya kamu hanya menyebut sekadar dia menolong kita, maka dia telah melakukan kebaikan. Akan tetapi kita melihat pada usul. Maksud usul ini apa? Kita melihat pada i'tiqadnya, akidahnya. Dia begini, dia mengatakan semua agama ajak kebaikan. Lalu kita melakukan kebaikan kerana adalah daripada Allah dan Rasul. Soalannya, kamu acai siapa semua buat baik? Air punya Tuhan lah.
Maknanya dia buat kebaikan atas agamanya, atas Tuhannya, nenek moyangnya. Lalu mereka menyamakan kita atas apa yang kita buat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. La yastawun, tidak boleh disamakan. Afaman kana mayyitan afaman kana mayyitan fa'ahyaynahu aw man kana mayyitan fa'ahyaynahu. Adakah boleh disamakan hati seseorang yang sedang mati tetapi kemudian dihidupkan hatinya? Allah kata begitu. Allah tanya, tidak sama. Yang berkata-kata itu adalah kata-kata yang keluar pada orang-orang yang hatinya mati. Lalu apa yang mereka sebut hanya sekadar fitrah, sifat insan. Kita datang pada doktor kafir, dia merawat kita sekian. Lalu kita berterima kasih kepada dia. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah usulnya adalah ilmu pada ilmu Islam. Itu adalah ilmu Islam. Daripada apa yang saya pelajari bahawasanya vaksin itu sendiri ilmunya adalah ilmu Islam. Tetapi vaksin yang dibuat oleh umat Islam adalah untuk wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak ada untuk bisnes, keuntungan, tidak ada. Sambil sama-sama tolong. Saya pernah buat vaksin, bantu saya boleh. Orang tu bantu, orang dibantu. Orang yang mana boleh bantu dia akan semua pakat-pakat bantu. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak ada bisnes, tidak ada bai'ah. Bai'ah ni maknanya jual beli lah, tidak ada. Itu vaksin yang barakah daripada Islam. Akan tetapi kemudian umat Islam lalai. Mereka jumpa dalam kitab-kitab kita buat vaksin. Mereka ambil, mereka kaji, masuk dalam makmal mereka. Akhirnya hari ini mereka menguasainya. Semua milik kita, semua daripada kita. Gitu. Maknanya di sini kita bukan melihat apa mereka, kita melihat umat Islam telah lalai. Bahkan apa yang saya pelajari, kita baca bab kedoktoran ini, kita pun belajar juga sebenarnya. Kita belajar bab kedoktoran, bab Islamnya. Kita perhatikan, seolah-olah ini diambil daripada Islam. Sebab Ibn Sina terlebih dahulu menyebutnya sekian-sekian, lalu mereka pun menyebut yang sama. Mustahil mereka memiliki ilmu tersebut. Rupa-rupanya bahawa Ibn Sina dia menulis kitabnya dalam bahasa Parsi, diterjemahkan dalam bahasa Romawi, bahasa Rom, bahasa Itali. Barulah muncul di Inggeris, ambil dan dibahasakan bahasa mereka. Sehingga nama vaksin itu sendiri pun dah nama bahasa dia. Dalam bahasa Melayu sebutnya apa? Sebutnya adalah syifa. Sifatnya adalah penawarnya. Sebab Ibn Sina punya hebat, dia tahu penawarnya. Dan penawarnya itu tidak memerlukan belanja yang besar, hanya saja memerlukan disiplin. Ibn Sina kata, wabak ni lah, kaedahnya adalah kamu jangan keluar, duduk rumah diam-diam, tutup pintu, tutup tempat makan kamu, tempat minum kamu, tutup. Kerana wabak itu bukan sekadar dia dengan angin, dengan sentuhan. Wabak itu juga boleh terbang seperti mana burung yang terbang. Lalu datang dan masuk menginggap dalam makanan kamu dan air kamu. Lalu kita menjumpai hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, hendaklah kamu tutup akan makanan kamu dan juga bekas minuman kamu, kerana dalam satu malam akan datang yang wabak. Gitu. Lalu di sini Rasulullah mengisyaratkan wabak itu menjangkiti kita melalui makanan dan juga minuman. Ini jenisnya. Ada juga wabak yang mari pada waktu malam sehingga menghinggap tumbuh-tumbuhan. Sehingga Rasulullah SAW kata bahawasanya kalau wabak itu mengingat tumbuh-tumbuhan kamu, jangan petik lagi, biarkan dulu sehingga dah selesai wabaknya. Bagaimana nak mengetahui wabak dah selesai? Apabila melihat ada perubahan, tidak ada lagi orang kata apa yang tumbuh, yang baru itu semua tidak ada yang busuk, yang rosak, tunjukkan wabak itu berakhir. Barulah kamu memetiknya, kata Rasul.
Lalu kita belajar dalam Al-Ihwal Sain bab-bab begitu, kita menemui yang sama. Kita menemui yang sama. Bab vaksin itu sama, bab rawatan bagi orang yang wabak itu sama, macam-macam itu sama. Hanya sahaja yang tak sama, yang menjadi risiko yang besar adalah disebabkan doktor kita tidak menguasai perubatan Islam. Itu perbezaannya. Itu pasal kita memerlukan doktor yang ada juga tahu ilmu perubatan Islam, yang apabila dia melakukan ini ilmu daripada Allah, ilmu kami, ilmu umat Islam, dan bukan aku ambil pada barat. Itu situ mengakuinya, berbangga kita memiliki ilmu tersebut datang daripada Allah. Dan rujukan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Jadi perhatikan daripada ayat itu dalam surah Al-Jasiyah, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya orang-orang yang melakukan kejahatan, maksudnya syirik kepada Allah, dia sembah selain pada Allah, tetapi apabila saja minta buat baik, sama-sama dah buat baik. Lalu mereka mengatakan, kebaikan kita nanti akan diganjari Tuhan. Tuhan kamu Allah, nanti Tuhan kamu menganjari yang pahala atas kamu. Kami Tuhan kami sekian-sekian, dia akan memberi pahala kepada kami. Bahkan setelah kami mati, dia akan memasukkan kami ke dalam syurga. Semoga kamu juga, Tuhan kamu memasukkan kamu ke dalam syurga. Kita pun amin. Gitu. Adakah kita boleh menyamakan perkara tersebut? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh di sudut aqidatul Islam. Tidak boleh. Tidak boleh menyamakan dari sudut i'tiqad. Tidak boleh. Oleh kerana itu, apabila kita melakukan kebaikan, bukan atas seruan mereka, tetapi adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang kita buat adalah apa yang ditunjuk, yang diajar, yang dibimbing oleh baginda Rasul, dan bukannya mereka. Sorry ini baik, perbuatan yang baik saya buat ini tak ada kena-mengena you ajak saya buat tau. Ini daripada Islam. Seperti mana disebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sumber kebaikan, memberi kebaikan, tetapi manusia menjadikan Allah sebagai musuh. Maknanya tidak mahu sujud kepada Allah, dia menjadi musuh Allah. Gitu. Yang kita kena ingat empat perkara ni yang diingatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, kebaikan, aturan. Yang pertama adalah menerima dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, menerimanya, dan menolak segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ada usul, iaitulah hendaklah kita belajar untuk mengetahui apa yang dihalalkan oleh Allah, maknanya dibolehkan oleh Allah kepada kita, pelajarinya. Dan yang kedua adalah mempelajari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kedua, tiga, iaitulah menerima segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Empat ni. Barang siapa di antara umat Islam memahaminya, selesai. Kenapa selesai? Sebab inilah empat yang asas dan rukun dalam kehidupan seorang mukmin. Memang betul. Kita nak makan, tengok halal, yakin. Kan? Kita nak minum, aku tak yakin hari ni, tengok lain macam ni. Sekarang ni pula kita bukan berada di Indonesia. Di Indonesia ada juga Jakim yang cop halal. Kita sekarang ni kat Venezuela. Aku sebenarnya buka air tu, bau lain je. Katanya air apple, gambar apple macam gambar budak-budak air apple ni. Air tin budak-budak, tapi bau ni lain macam. Aku bau budak pening kepala. Apatah lagi kalau minum, aku ragu-ragu lah. Lalu Rasulullah, dia mengingat Allah, Rasulullah mengingatkan kita. Salah satu daripada kebaikan seorang Islam adalah meninggalkan apa yang meraguinya. Datang seorang perempuan cantik punya, dia kata saya janda, tak ada anak, laki saya dulu tak sentuh saya.
Sebut aku meraguinya. Amal sejati Rasul, tinggalkan aku yang diragui, bagi kawan lain. Bagi cik tadi tu dia nak tu. Aku meragui perempuan tersebut. Mana mungkin cantik ini suami dah sentuh. Meraguinya. Ini contoh. Tuan-tuan senang sikit bagi contoh, senang terima. Dan Rasulullah SAW dah ingatkan kepada kita macam-macam. Bahawasanya jangan sama sekali kamu nak menyamakan kedudukan keistimewaan yang Allah berikan kepada kamu. Maksud Islam, iman, kefahaman, ma'rifah, dan jangan kamu samakan ilmu tersebut di mana dimiliki bagi orang-orang kafir. Kerana orang yang mana hati telah tertutup, hatinya hitam disebabkan dosa syirik memiliki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua diharamkan oleh Allah. Seperti mana juga kamu membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, bukankah kamu melihat, kamu membaca ayat diharamkan bagi orang yang ini ahli kafir, yang mati kafir, di mana mereka minta air yang diminum oleh ahli syurga. Itu ada dalam surah Al-A'raf. Kalau kita sambung nanti tafsiran kita akan sampai. Penduduk neraka melihat penduduk syurga sedang minum air, lalu mereka minta air tersebut. Lalu ahli syurga mengatakan, wahai penduduk neraka, ini semua diharamkan Allah buat kamu. Kenapa? Sebab kamu telah mengharamkan diri kamu untuk sujud makna beriman kepada Allah. Maksud haram adalah menghalang. Maka di akhirat kamu terhalang. Pada dunia kamu lupakan Allah, di akhirat Allah lupakan kamu. Bukan Allah mempunyai sifat lupa, tetapi Allah membiarkan kamu. Seperti mana atas dunia kamu membiarkan hati kamu, jiwa kamu, akal kamu untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar sampai mati dan keadaan tak sujud kepada Allah. Sedangkan seseorang yang ada dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun ada dosa, ada salah, tetapi masih ada sujudnya kepada Allah, lalu mati dalam keadaan dosa dan kesalahan, tetapi masih lagi ada peluang mendapatkan ampunan daripada Allah. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, Allah ampunkan dia. Sekiranya Allah menghendaki, Allah azab dia. Tetapi azab bagi orang yang ada iman tidak sama seperti mana azab orang yang mati tak ada iman. Itu kita kena tahu. Azab bagi orang yang tak beriman, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tetapi bagi nikmat orang beriman, khalidina fiha abada, selama-lamanya juga. Mengapa kan? Sebab mereka telah menutup hati mereka, akal mereka untuk menerima Allah sebagai Tuhan mereka selama-lamanya. Oleh kerana itu, orang yang mati tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak selama-lamanya akan diangkat oleh Allah, kerana dia tidak ada dalam dirinya selama-lamanya, tidak. Maknanya mereka akan juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka melakukan kesalahan, tetapi kesalahan mereka tidak sampai kepada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang perlu kita ketahui, bahawasanya Quran itu hadza basairu lin-nasi wa huda wa rahmatun liqaumin yuqinun. Tidaklah kita belajar ni semua mereka untuk jadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza basair, Quran ini basair. Kalau sekiranya kita mempelajarinya, celik mata hati kita. Bagi manusia yang mempelajarinya, celik mata hatinya. Wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun, juga memberi hidayah petunjuk dan juga rahmat bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah ilmu buat kita, dan tidak lain penambahan ilmu semata izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rabbi zidni ilma, pada ilmu ya Muhammad, pada umatmu, ya Allah tambahilah ilmu buatku. Dan tidak ada cara lain menambah ilmu melainkan dan mustami'in wa'id, dengan bersungguh-sungguh mengamalkan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.